ilmu lah, tajuk cerita ilmu Allah kan. Nah, antara perkara yang ditakluki oleh sifat ilmu Allah iaitulah perkara-perkara yang wajib. Ingat balik takluk sifat ilmu, takluk pada 3 perkara. Pertama, perkara yang wajib. Perkara yang kedua, perkara yang mustahil. Perkara yang ketiga, yang harus. قال المصنف رحمه الله وإذا انكشف لك ذلك علمت أن شهودك لك zambun. Perkataan tu bukan ba alif nah, dia zal, ba, azal, nun, ba saja. Alif dekat ba tu kena buang. Sekali lagi, khabar bagi anna, zambun, baca begitu. Wa idzan kasyafa laka zalika alimta anna syuhudaka laka zambun fatastaghfiru minka ay min syuhudika laka, ay min syuhudika laka. Baik, artinya apabila nyatalah bagi engkau oleh yang demikian itu nescaya mengetahuilah engkau bahawasa pandangan engkau bagi engkau itu ialah dosa, maka engkau minta ampun daripada Allah, maka engkau minta ampun daripada engkau, artinya daripada pandang engkau bagi engkau itu. Baiklah, apabila nyatalah bagi engkau, fa'il nyata, oleh yang demikian itu. Mana dia yang demikian itu? Baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah situlah. Baik, jadi apabila telah nyata tu maksudnya yang kita dah sebut selalulah, kasyaf.
apabila Allah Ta'ala telah menghilangkan daripada diri kita akan hijab, maka tidak ada lagi dah suatu yang mendindingi, suatu yang menengahi di antara hati kita dari dapat memandang Allah. Itulah dia kasyaf. Kasyaf ni maksudnya pembukaan daripada Allah. Allah bukakan apa daripada diri kita, daripada hijab, daripada tudung, daripada yang menengahi. Selagi masih ada lagi hijab di dalam hati kita, maka selagi itulah hati kita tidak akan dapat memandang akan kewujudan Allah. Belum sampai lagi kita ke peringkat tauhid yang khas, sehinggalah Allah Ta'ala hilangkan hijab ini. Nah, ikutlah hijab yang kita duk belajar. Nah, yang kita duk belajar ni, yang pertama diri kita, yang keduanya iaitulah makhluk selain daripada diri kita lah. Maknanya diri kita ni ialah hijab. Makhluk yang selain daripada diri kita pun ikutlah juga ialah hijab. Inilah dia yang dimaksudkan dinding penghalang daripada hati kita dapat melihat Allah. Kita tak akan sampai kepada syuhud, boleh merasai kewujudan Allah, selagi hijab-hijab ini masih ada. Sehinggalah Allah mengurniakan kepada seorang hamba-Nya, dikurniakan pembukaan, dihilangkan tadi tabir hijab yang duk galang, yang duk kacau kita daripada sampai kepada Allah. Setelah terbuka, setelah dibuka, lalu terbukalah mata hati kita. Apabila dah terbuka mata hati kita, maka barulah mata hati kita nampak, dapat melihat perkara yang sebenarnya. Yang sebenarnya Allah lah yang wujud. Adapun diri kita, adapun makhluk, seluruhnya ialah tak wujud. Nah, inilah dia kasyaf. Nah, yang kita dah sebut kasyaf kubra tu. Nah, kasyaf yang besar sekali, kurniaan daripada Allah. Jadi apa yang kita dapat, kita pun dapatlah melihat kewujudan Allah. Nah, wujud yang hakiki, yang sejati, yang sebenarnya ialah Allah. Segala-galanya. Nah, kita pun mentauhidkan zat Allah, kita pun mentauhidkan sifat asma, af'al dan juga asma Allah. Nah, inilah dia yang sebenar-benarnya wujud. Lalu timbullah kefahaman dalam diri kita, kesedaran dalam hati kita. Setelah dibukakan mata hati kita tadi, apa dia? Nyatalah bagi engkau oleh yang demikian itu. Yang demikian itu tu mana dia?
Nah, hak kita mengaji di atas hari tu, hak 4 5 baris hari tu. Annahu ta'ala huwal fa'ilul mawjudu la anta. Tu maksudnya yang demikian itu. Hak terjemahan dia tu bahawasanya Allah Ta'ala ialah yang berbuat, yang bersifat Allah dengan wujud. Tiada engkau, bukan engkau yang menjadikan, bukan engkau yang mengadakan. Sesungguhnya Allah lah yang menjadi, yang mengada. Allah lah Tuhan yang sebenar-benarnya wujud. Jadi apabila terbuka dah dalam hati kita, nampak perkara ini, apa lagi yang kita pun faham, nescaya mengetahuilah oleh engkau bahawasanya, apa yang kita pun fahamlah, apa yang kita pun yakinlah dalam hati kita, bahawasa pandangan engkau, pandangan engkau bagi diri engkau itu ialah dosa. Bahawasanya pandangan engkau, yakni memandang oleh engkau bagi engkau, yang selama ni kamu duk perasan dalam hati kamu duk perasan kamulah, engkaulah, kan? Semua apa hak duk jadi, duk nampak usaha kita lah ni, misalnya, kan? Kalau pandang ke diri kita, kita duk nisbahkan, kan, kepada usaha dan juga ikhtiar kita. Kita duk pandang amal perbuatan kita. Jadi lalu dibukakan yang sebenarnya, yang menjadikan sesuatu tadi bukannya usaha perbuatan kerja buat kita. Sedarlah kita bahawasanya usaha perbuatan kita ni ialah tak memberi bekah. Sebut tak boleh memberi bekah ni maknanya tidak boleh mengadakan. Artinya bukan kita yang mengadakan sesuatu, bukan kita yang menjadikan sesuatu, bukan kerja yang kita duk buat tu lah puncanya adanya sesuatu. Yang adanya sesuatu pada kita diadakan oleh Allah. Pekerjaan, usaha yang kita lakukan sehari-hari ini pun Allah yang jadikan. Allah yang menggerak-gerikan diri kita, boleh bergerak, boleh buat kerja itu, bukan kita yang mengadakan. Ini orang panggil tauhid zat, seterusnya tauhid sifat, dan juga seterusnya lah tauhid af'al Allah. Jadi kita pun mulalah faham, selama ni yang aku duk kata, duk berasa akulah yang buat, kan? Duk berasa, duk mengaku aku ni lah yang buat itu, aku ni lah yang buat ini. Itu sebenarnya ialah dosa. Ini yang kita sebut syirik khafi. Syirik khafi hukumnya haram, hukumnya ialah berdosa. Yang kita duk sebut tadi, duk berasa tadi itu, diri kita yang wujud ni, diri kita yang buat ni, hak tu dipanggil syirik khafi. Dia tidak akan menyebabkan seseorang itu jadi kufur iman. Ia cuma dosa. Jadi kerja apa pun yang kita buat ni, pekerjaan yang kita buat,
kita duk meniaga ke, kita duk buat apalah pekerjaan, kan, nah kemudiannya lah, kan, kita pun berniaga dapatlah kehasilan, kan, bolehlah untung, dapatlah duit itu, dapatlah duit ini, contohnya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita rasa dalam hati kita. Nah, jadi 3 perkara ni yang kita nak kena ingat selalu. Nah, yang pertama, i'tiqad kita. Apakah i'tiqad kita? Yang kedua, nah, iaitulah apakah perasaan hati kita. Yang ketiga, yang kita dah sebut hari itu ni, adat kebiasaan kita. Nah, yang pertama iaitulah i'tiqad, akidah, keyakinan hati. Sekiranya kita mengiktikadkan kekayaan, rezeki, duit ringgit, segala yang kita dapat ni ialah berpunca daripada usaha kita, kalau ia masuk dalam bab akidah, kalau itu yang kita i'tiqadkan, yang itu kufur iman, yang itu kufur iman. Dan kita mengiktikadkan, kan, ada lain daripada Allah yang beri kita rezeki, itu kufur. Itu bab akidah. Kita dah buat kerja buat ni lah. Dan kemudiannya perasaan, syuhud. Kalau kita cuma duk berasa tapi tidak i'tiqad, kita i'tiqad Allah yang beri kita rezeki, tetapi kita rasa kita ni lah yang menjadikan rezeki kita ni lah yang mengadakan rezeki kita. Kalau itu dosa, ni kita nak mengaji ni. Kalau itu hukumnya haram. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita sebutkan tadi, iaitulah adat, kebiasaan. Adat ni kita terjemahkan dengan erti dia kebiasaan lah. Kebiasaannya, kalau kita ni rajin bekerja, rajin berusaha, dapatlah rezeki, dapatlah apa yang kita nakkan tu. Kalau kita cuma bercakap berdasarkan kepada adat, maka ia tidak punah iman dan dia juga tidak berdosa. Nah, kita cuma cakap kebiasaan selalunya begitu, tapi tentang akidah kita, tentang i'tiqad hati kita tak lupa Allah Ta'ala. Kita meyakini Allah yang memberi, yang mengurniakan rezeki kepada kita. Kalau begitu, tidak mengapa. Jadi apa yang ada dalam hati kita ni, kita nak kena kenal pasti dulu. Adakah namanya ialah akidah? Adakah namanya perasaan saja? Atau adakah yang kita duk rasa dalam hati berdasarkan kepada kebiasaan saja? Situlah sama ada seseorang itu dia saat lagi nak jadi kufur iman ke, atau tidak kufur iman tetapi berdosa, yang kita duk mengaji tajuk syirik khafi ni, ataupun tidak ada apa-apalah kalau tajuknya atas dasar adat. Dan kemudiannya yang melepaskan kita daripada syirik jali, daripada syirik khafi, yang melepaskan kita daripada kufur iman, dan yang melepaskan kita daripada dosa, syirik khafi ni dosa lah, iaitu kita memandang Allah yang mengadakan. Hati kita duk ingat Allah yang menjadikan rezeki ni pada kita. Contoh kita sebut rezeki lah, kan, segala makan kita, segala minum kita, segala duit ringgit kita,
segala yang kita ambil manfaat dengan dia maka dipanggil rezeki. Dan kalau itu yang kita i'tiqadkan, Allah yang kita i'tiqadkan yang memberi rezeki, dan ataupun kalau apa yang kita duk rasakan dalam hati kita bahwasanya Allah yang beri kita rezeki, maka ternafilah, tak ada lah kufur dan juga dosa. Jadi hati-hatilah pemahaman kita tentang lah rezeki, makan, minum, sebagailah, segala-galanya lah. Baik, bila yang timbul kesedaran bahawasanya kita ni berdosa dengan Allah, setelah Allah Ta'ala bukakan, perlihatkan, memberi makrifah kepada hati kita, beritahu kepada kita bahawasanya dialah yang sebenar-benarnya menjadikan. Itu makrifah. Kita mengenal, oh Allah yang bagi, Allah yang menjadikan, Allah yang mengurniakan rezeki, makan, minum, segalanya dekat aku. Itu orang panggil makrifah, kenal Allah lah tu orang panggil. Ni selagi kita duk nampak kita tu orang panggil tak kenal Tuhan lagi, orang panggil. Baik, habis tang situ. Kemudian seterusnya, maka engkau minta ampun, yakni kepada Allah lah, dan beristighfarlah, bertaubatlah oleh engkau kepada Allah. Kan? Pasal apa yang kamu kena bertaubat kepada Allah? Disebabkan daripada engkau. Apa maksud daripada engkau? Arti daripada engkau tu, daripada pandang oleh engkau, bagi engkau itu, maka bertaubatlah. Sebab selama ini kamu duk memandang engkaulah yang wujud. Itulah makna dia. Apabila wujud bermaksud yang wujud ni boleh menjadikan, boleh mengadakan, boleh buat beri manfaat, boleh menghilangkan darurat kemudaratan. Itulah yang wujud. Hakikat yang sebenarnya makhluk ni tidak wujud. Apabila dia tidak wujud, bagaimana boleh dia nak menjadikan? Bagaimana yang makdum, yang tak ada, nak mengadakan? Kita duduk mengaji lah sifat 20 hari tu, kan? Hanya yang wujud saja yang boleh menjadikan. Yang wujud siapa dia? Iaitulah Allah. Ini orang panggil wujud yang hakiki nama dia. Adapun lain daripada Allah, pada hakikatnya tidak wujud. Lupakan pandangan hati kita melihat kewujudan kita. Lupakan. Tak ingat langsung kata kita tu ada. Kalau sebut kalau ada, takut membawa faham kepada kita lah yang mengadakan. Dah ada, kita lah mengadakan itu, mengadakan ini. Dia nak lari daripada itu. Takut selama ni kita dah bisa salah faham macam tu. Baik. Jadi dah kata berdosa, bertaubatlah, kan? Istighfarlah, sebagainya lah. Sebab ia hukumnya berdosa, hukumnya haram. Ini kita panggil memandang diri. Ataupun bahasa yang lain kita sebut syirik khafi. Kan? Dia tak timbullah soalan kalau syirik khafi ni kufur ke tak? Syirik khafi dia tidak kufur. Dia cuma haram berdosa. Tapi tengoklah, kan? Dia berkait tadilah apa pula i'tiqad kita? Apa pula pegangan hati kita? Apa akidah kita?
Situ pula kira bicara kufur dengan tak kufur tadi. Baik, habis tang situ. Fabi khulusika min zalika yankashifu laka ilmu tauhidi wa tauhidu zatiyun wa sifatiyun wa fi'liyun. Tu bahasa Arabnya Fathur Rahman. Baik. Tengoklah terjemahan dia pula, apa arti dia. Maka dengan bersihlah engkau daripada yang demikian itu. Nyatalah bagi engkau ilmu tauhid, dan tauhid itu ialah bangsa zat dan bangsa sifat dan juga bangsa perbuatan. Hak bahasa Arabnya matan dengan syarah dia tu dua orang ulama, iaitulah Syekh Ruslan dan Syekh Zakaria Al-Ansari. Hak terjemahan kita duk baca tu terjemahan daripada Tok Guru Haji Omar Lanai. Ingatlah kitab kita duk mengaji ni. Baik, sekali lagi kita ulang. Maka dengan bersihlah oleh engkau daripada yang demikian itu. Mana dia yang demikian itu? Tu tadi tu. Pandangan engkau bagi engkau. Tu hak atas tu saat ni. Hak dua baris atas tu dhamir dia, musyaru ilaih dia. Jadi maka dengan bersih oleh engkau, yakni oleh hati engkau, daripada yang demikian itu, yakni daripada pandangan engkau bagi engkau. Mudah je. Jadi apabila tak ada dah dalam hati kita, hilang, cuci bersih dah oleh pandangan hati kita ni kepada diri kita. Walaupun kita duk buat itu, kita duk buat ini, tapi kita lupakan. Jangan diingat kita yang buat, jangan diingat kita yang mengadakan, jangan diingat kita yang menjadikan. Itulah maknanya bersih. Bukan nak abang suruh tinggal berusaha. Bukan. Usaha buatlah. Ada usaha yang diwajibkan, ada usaha yang disunatkan, ada usaha yang diharamkan pun ada usaha yang dimakruhkan pun ada yang diharuskan. Hak mana wajib kena buat. Contoh macam semayang, puasa sebagainya tu wajib, kena buat. Siapa tak semayang berdosa. Hak sehari semalam 5 waktu tu. Kita mengaji tasawuf, tarik kita kena semayang. Lagi mengaji tasawuf tak kena semayang pula. Bukan dia lah tu. Itu bukan tasawuf, tu menipu je tu. Baik. Jadi lagi pihak tak kena usaha, tak kena semayang dah kita. Dah sampai tahap bagian kan. Dah mengaji, dah meratib sehari-sehari sampai 70,000. Banyak lah. Kan? Selama 40 hari, 40 malam begitu, ini pesan guru dia tu lah. Kan? Sampai dah tangga ni, tanya dah berapa ratus ribu dah hang duk meratib tahlil. Dah banyak tu, banyak ni. Tak kena sembahyang dah. Kan? Pandai dengan hak tu lah.
Kan? Lepas tu duk mengarut dah. Macam tu lah, macam ni lah, semua dah tak wajib dah atas kita. Maksiat pun tak diharamkan lah atas kita. Yang itu ilmu sesat. Di apa orang panggil, kan, digunakan nama tasawuf untuk adalah apa-apa kepentingan mereka. Sebenarnya itu bukan ilmu tasawuf. Ramai orang mengatakan tasawuf ni sesat. Ilmu tasawuf berasal daripada Quran dan hadis. Nak main sesat kok mana? Hak sesat tu orang yang mengajar ilmu sesat, bukan ilmu tasawuf tu yang sesat. Jangan digunakan lagi perkataan tasawuf tu, kan? Pasal ramai di luar sana tak mau dah nak mengaji tasawuf. Alasannya ilmu tasawuf ni sesat pula, kan? Bukan lagu tu. Orang yang sesat tu, yang mengajar ilmu sesat tu, kan? Kemudian digunakan perkataan tasawuf, nak sandarkan ilmu sesat dia dengan tasawuf. Inilah ilmu tasawuf. Sebenarnya bukan. Ilmu tasawuf mana yang ajar tak kena semayang? Tak ada. Ilmu tasawuf tinggi macam mana pun ilmu tasawuf kita duk belajar ni, kan? Tak kesudah sehari semalam 5 waktu semayang tu tetap kena buat sampai mati, kena buat. Jadi piah lagu mana kita pun hebat serah mana, tinggi melangit macam mana pun pangkat kita. Yang tu baru betul. Baik. Jadi saya lagi pergi faham tinggal usaha. Kita mengaji bukan tajuk suruh tinggal usaha. Kita mengaji suruh jangan pandang usaha yang kita buat itu memberi berkat. Jangan duk pandang hak tu. Wah, sudahlah. Pasal usaha yang kita duk buat tu pun Allah yang jadikan. Boleh kita bergerak, boleh kita berjalan, boleh kita buat itu, buat ini. Itu maksud yang kita duk mengaji ni. Baik. Jadi katanya lagi al-musannif, sambung lagi. Apabila dah tak nampak lah maksud bersih tadi tu, apabila hati engkau dah tak nampak akan kewujudan engkau, lagu tu lah maksud dia tu, kan? Hilang dah. Yang kita dah mengaji tu sebut fana gitu tu. Lupakan diri, lenyapkan kewujudan diri. Yang wujud tu hanya Allah Ta'ala sahaja. Nescaya nyatalah bagi engkau oleh ilmu tauhid, barulah kita seseorang tadi dah sampai kepada tahap tauhid kita kepada Allah. Atau bahasa lain, apabila dah tak ada dah syirik khafi dalam diri kita, duk memandang diri, memandang duk berasa diri, kan, duk berasa itu ini makhluk, itulah dia syirik khafi. Apabila dah tak ada dah syirik khafi dalam hati kita, maka ketika itu dan telah nyata ni pula maksudnya telah sebenarlah bagi engkau itu oleh ilmu tauhid, barulah dia ni dah sampai kepada hakikat orang yang mengaku keesaan Allah Ta'ala dan kebenaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak sampai tahap tu, kan? Kena tak ada syirik khafi dalam hati kita. Baru namanya ada tauhid. Ni yang kita baca tauhid khas ni. Baik. Tak apalah, dia akan terangkan lagi sat lagi. Dan tauhid itu ialah bangsa zat dan bangsa sifat dan juga bangsa perbuatan. Baik, apabila kita sebut tauhid adalah usuluddin, kita duk mengaji sifat wahdaniyah Allah, kan?
dalam usuluddin pun kita panggil ilmu tauhid. Kita duk belajar ni pun ilmu tauhid juga. Kan bezanya hanu am, yang ini khas. Tauhid tu lah juga makna yang tu lah juga. Cuma detail lebih sikit. Dan huraian maksud tauhid khas ni. Jadi maka tauhid dan bermula tauhid itu ialah terbahagi kepada 3. Yang pertama bangsa zat. Yang pertama iaitulah tauhid, yang dibangsakan tauhid itu kepada zat, yakni zat Allah Ta'ala. Mengesahkan Allah pada zatnya. Duk ngaji usuluddin. Kita mengesahkan Allah pada zat. Ingatlah hak kupas tajuk wahdaniyah hari tu tu. Kan? Ternafikan mutasil lah, ternafikan munfasil lah pada zat, pada sifat. Kan? Maka tak ada syirik bagi Allah, tidak ada yang menduai bagi Allah. Itulah tauhid. Kan? Esa sama tidak yang tak ada yang menduai bagi Allah. Tidak ada yang menjadikan selain daripada Allah, tak ada. Tidak ada yang wujud selain daripada Allah, tak ada yang lain daripada Allah yang wujud. Hanya Allah Ta'ala ada yang wujud, yang maujud. Tidak ada yang bersifat dengan sifat kudrat selain daripada Allah, tak ada. Itu tauhid sifat. Kemudian ternafilah syirik, ternafilah berbilang-bilang. Itulah tauhid. Tidak dua, ataupun selain daripada 2, 3 ke 4, tak ada Tuhan selain daripada Allah, tak ada. Hanya Allah Ta'ala sahajalah Tuhan. Tu kita duk ucap la ilaha illallah tu. Kita mengisbat hanya Allah Ta'ala sahajalah Tuhan. Hakikat ketuhanan tidak ada pada selain daripada Allah. Artinya yang kita nafikan apa dia? Adanya hakikat ketuhanan, iaitu al-ma'budu bihaqq, al-mustahiqu lil ibadah. Dan pada yang selain daripada Allah. Ada tak hakikat Tuhan ni pada lain daripada Allah? Tak ada. Hakikat ketuhanan tu hanya wujud, hanya ada pada Allah. Dialah Tuhan yang mustahak disujud sembah, diperhinakan diri kepada dia sahaja. Itulah tauhid. Mana ada syirik-syirik dah. Tu ada syirik jali, pecah lagi lah syirik jali tadi. Lepas tu syirik khafi apa semua. Jangan tinggal mengaji ilmu tauhid usuluddin sifat 20 tu. Yang ni selepas daripada kita dah belajar sifat 20, kita duduk mengaji ni. Kalau yang tu kita tak mengaji, kita kupas yang ni, selagi tu ya jadi tak ketahuan tu. Selagi dia nak tashbihkan Allah dengan makhluk lah, tak ada persamaan Allah dengan makhluk, baik pada zat, baik pada sifat, baik pada af'al. Itulah makna tauhid. Luas lah. Jadi bermula tauhid itu yang pertama, iaitulah yang kita panggil tauhid pada zat. Kita mengesahkan zat Allah Ta'ala sahajalah Tuhan. Yang kedua, dan bangsa sifat. Dan yang kedua iaitulah tauhid sifat. Maknanya kita mengesahkan akan sifat-sifat Allah. Adakah selain daripada Allah yang bersifat dengan qudrat? Tak ada. Contohnya, nak bagi nampak, kita hanya mengiyakan qudrat ni hanya ada pada Allah je. Hanya Allah saja yang berkuasa, yang boleh mengadakan, yang boleh menjadikan, yang boleh meniadakan. Itu kerja sifat qudrat. Ini yang kita duk mengaji panjang lebar tu. Itulah maksud yang kita duk
duk sebut tadi lah ilmu tauhid, kita duk mengaji ilmu sifat 20 tu kan. Qudrat Allah, nama ta'alluqnya ta'alluq taksir, ta'alluq memberi bekas. Ingat balik, ta'alluq memberi bekas. Makna apa memberi bekas? Iaitulah mengadakan ataupun menjadikan dan juga meniadakan. Itulah kata memberi bekas. Baik. Lepas tu panjang lagi lah, dan iradat lah apa semua tu. Dan yang ketiga, dan bangsa perbuatan, kita panggil tauhid af'al. Dan yang ketiga, terbahagilah tauhid kita kepada Allah, iaitu kita mentauhidkan af'al Allah. Semua kejadian ni, siapakah yang menjadikan? Yang menjadikannya ialah Allah. Kita boleh menjadikan ke? Kita boleh buat tu, boleh buat ni ke? Tak boleh. Jangan dua i'tiqad dalam hati kata ada selain daripada Allah boleh mengadakan, saat lagi kufur iman. Begitu juga lah, jangan duk berasa pun ada yang selain daripada Allah yang boleh menjadikan. Kalau tidak, itu dosa tadi tu. Baik. Jadi kupasan tentang perkataan tauhid ni panjang lebar lah. Kan ada tauhid, misalnya siapa-siapa yang mengiktikad bahawasanya Tuhan ialah Allah. I'tiqad, kita sebut akidah tadi. Sesiapa yang meyakini, yang mengiktikad di dalam hatinya, yang mana i'tiqadnya itu sunyi daripada dalil. Tak ada dalil, sama ada dalil sam'i ke, dalil aqli ke, tak ada. Tapi dia yakin, dia i'tiqad dalam hati dia bahawasanya Allah lah Tuhan. Allah lah Tuhan yang mengadakan, Allah lah Tuhan yang menjadikan. Dan dia yakin itulah pegangan dia. Dan itulah merupakan kebanyakan manusia. Akidahnya ialah tak ada dalil. Kita mengaji usuluddin, i'tiqad yang dipanggil ma'rifatullah tu, dia mesti an dalilin, kena berdalil. Baiklah, tak apalah, tapi kebanyakan orang dia percaya Tuhannya ialah Allah. Dia yakin dalam hati dia Allah lah yang beri rezeki, Allah lah yang beri sakit, yang bagi sihat. Dia yakin. Cumanya dia tak ada dalil. Apa dalil Allah Ta'ala tu ada? Contohnya, apa dalil Allah Ta'ala tu bersifat dengan kudrat? Tak kisahlah dalil daripada Quran, hadis kah, yang kita panggil sam'i tadi, naqli pun orang panggil, ataupun dalil-dalil akli, hak masa akai fikiran, tak ada. Maka ia melepaskan diri dia daripada duduk kekal di dalam neraka. Itu orang lagu tu. Siapa pun lah, kalau i'tiqadnya tak ada dalil, maka dia kalau kata berdosa dengan Allah Ta'ala, katalah kan ditakdirkan dia tu dimasukkan ke dalam neraka, maka dia dimasukkan ke dalam neraka, tetapi tidak dikekalkan di dalam neraka. Sehingga selesai tempoh-tempoh yang ditetapkan, yang ditentukan dia diazab dalam neraka, dia akan dikeluarkan daripada neraka, kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Syarat nak masuk syurga kena ada iman. Sah kena iman orang yang tak ada dalil ni? Sah. Pasal dia yakin Allah ialah Tuhan, tapi asi, tetapi berdosa pasal mengadakan bukti
Mengadakan dalil di atas akidah kita, hukumnya ialah wajib. Tang itulah antara punca dosanya. Satu. Dan yang kedua, akidah seseorang kita yakin dengan Allah, dan serta dengan ada dalil. Tadi dia yakin Allah ialah Tuhan sebagainya, tapi dia tak ada dalil. Yang ni dia percaya, dia yakin kepada Allah menjadikan, mengadakan, tetapi berserta dengan ada dalil, ada bukti. Ayat Qurannya begian, dia tahu. Hadis Nabinya sekian. Dalil aklinya pula, kan? Dalil Allah bersifat dengan kudrat, sekian dalilnya, begini dia mengajilah. Nah, jadi kalau orang yang kedua ni dipanggil namanya alim. Kalau yang pertama tak sah ni dipanggil kafah. Dan kebanyakan manusia akidahnya tidak, dia tak tahu apa dalil bagi akidah dia. Yang kedua, seorang yang ada akidah pegangan hati ini, tetapi dia tahu dalil-dalilnya, orang ni dipanggil alim. Makna alim tu apa dia? Tauhid orang yang alim, tauhid orang yang ada ilmu, maksud dia. Dan dia ada ilmu berkenaan tentang dalil bagi setiap akidah ataupun i'tiqad, pegangan hati dia tadi. Tu bahagian tauhid lah tu. Lepas tu ada pula bahagian yang ketiga. Yang kita duduk mengaji ni, yang kita sebut tadi tauhid khas. Tauhid khas ni, iaitulah seorang yang Allah Ta'ala telah bukakan hati dia, telah dikurniakan pembukaan oleh Allah, dihilangkan segala tabir, dihilangkan segala hijab yang terdiri dari diri sendiri dan yang terdiri daripada makhluk-makhluk yang lain. Sehingga jelas di dalam hati dia nampak kewujudan Allah, Allah yang bersifat dengan kudrat, Allah yang bersifat dengan iradat, sampai ke peringkat dia lupa kewujudan makhluk, sampai ke peringkat dia tak nampak, dia lupa kata dia tu ialah wujud. Dia hanya asyik duk memandang Allah saja. Dan keasyikan dia melihat, memandang kewujudan Allah ni, sehingga jadi lupa nak pandang hak lain dah. Tak berasa dah hak lain daripada Allah tu ialah wujud. Ni orang panggil tauhid peringkat yang ketiga. Peringkat ini orang panggil apa? Arifu billah. Ataupun juga dia panggil tauhidus sufi. Tauhid daripada kalangan orang-orang sufi, orang yang belajar ilmu tasawuf. Contohnya macam kita duduk mengaji ni, kan, kita belajar tentang ilmu tasawuf lah, kan. Lepas ke ada tak ada lagi, tak tahu lagi tauhid yang peringkat kelas yang ketiga kita sebut ni. Tinggal lagi kalau ada lagu tu dipanggil nama dia tauhid sufi, ataupun tauhid orang yang dah mengenal akan Allah. Kan, benda ni semua bergantung kepada kurniaan daripada Allah lah. Setera mana pentauhid, setera mana tauhid kita, kan. Dah lupa keadaan kita kepada makhluk, atau masih lagi duk teringat ke makhluk. Dalam hati masih lagi duk nampak, kan, diri kita, duk nampak usaha kita, duk nampak itu ini, kan. Kalau tanam pokok masih lagi kan duk nampak buah yang terbit tu ialah kerana baja hak kita duk bubuh tu,
nampak hak tu lagi. Kalau bercakap atas nama berasa, itu dosa. Kalau dia faham pasal baja tu lah buah kayu tahun ni lebat, kalau itu i'tiqad pegangan hati, itu kufur namanya. Nah, kalau kata bercakap atas nama adat kebiasaan, kalau buah baja lebat lah, biasa-biasa pokok-pokok lain pun lagu tu lah, itu tidak mengapa. Tengoklah dah 3 peringkat kita sebut tadi dah. Dan elakkan daripada 2 macam tadilah, i'tiqad yang menyebabkan jadi kufur, perasaan yang tak betul kan, dan yang menyebabkan kita berdosa dengan Allah Ta'ala. Baik, habis tentang situ. Jadi 3 macam ni. Tauhid zat, lepas tu tauhid sifat, lepas tu yang ketiganya tauhid af'al. Lepas tu ada lagi lah pecahan-pecahan tauhid dalam perbicaraan ilmu tauhid khas ni kan, terbahagi pula, pecah pula kepada 3 katanya ulama. Yang pertama tauhid Allah kepada Allah, dia panggil tauhid Allah kepada Allah. Tak bisa dengar kan? Tak apalah, tak bisa dengar, bagi bisa dengar lah. Kan? Tauhid Allah kepada Allah. Apa maksud dia? Maksud tauhid Allah kepada Allah ni maknanya begini, bahawasanya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah mengetahui bahawasanya dia ialah Tuhan yang Esa. Allah Ta'ala tahu tak? Ilmu lah, tajuk cerita ilmu Allah kan. Antara perkara yang ditakluki oleh sifat ilmu Allah, iaitulah perkara-perkara yang wajib. Ingat balik takluk sifat ilmu, takluk pada 3 perkara. Pertama, perkara yang wajib. Perkara yang kedua, perkara yang mustahil. Perkara yang ketiga, yang harus. Kitalah al-mumkinat ni. Nama ta'alluq sifat ilmu Allah ialah ihatah, ataupun juga inkishaf, jelas, terang, meliputi ilmu Allah kepada semua perkara. Tak ada terdinding pun, tak ada terhijab pun suatu yang mendindingi sehingga Allah tak tahu suatu perkara tersebut. Atau nama ta'alluq ilmu. Betul anak abang tadi kan, mengaji sifat 20 tu. Kalau tak mengaji payah sikit. Terus nak lompat hak tinggi ni jadi payah lah kan, lompat takut rebah balik kan. Dah ada anak tangga senang sikit, panjat pelan-pelan, lama-lama naik nak sampai lah ke atas. Dia langsung nak lompat tinggi terus, tak nampak jalan. Baik, jadi itulah dimaksudkan sebagai tauhid ataupun tauhid Allah kepada Allah. Allah mengetahui bahawasanya dia ialah Tuhan yang Esa. Itu maksud lambat perkara yang wajib. Allah Ta'ala tahu dan tidak ada Tuhan selain daripada dia. Firman Allah sendiri, wa ilahukum ilahun wahid, itu firman Allah. Tuhan kamu ialah Tuhan yang Esa. Allah tahu tak dia Tuhan yang Esa? Tahu. Mana ada Tuhan lain daripada Allah. Hakikat ketuhanan tu cuma hanya ada pada Allah sahaja. Ni akidah kita serta kekuatan iman kita, keyakinan kita dengan Allah. Satu. Lepas tu yang kedua apa? Tauhid Allah kepada kita makhluk ni. Yang kedua dipanggil tauhid Allah kepada makhluk, ataupun kepada kita lah. Kita ni lah makhluk Allah. Macam mana huraian maksud tauhid Allah kepada kita? Maksudnya begini, iaitu Allah Ta'ala menghukumkan bahawasanya seorang hambanya
ialah hamba yang mentauhidkan Allah, ialah yang mentauhidkan kepada Allah. Dan kedua perkara yang Allah Ta'ala tahu, al-jaizat, perkara yang harus ada, harus tak ada. Kita ni lah, makhluk ni, perkara yang harus ada ni, Allah Ta'ala tahu semua apa yang ada pada kita, baikkan kita ke, keburukan kita ke, kan, amal soleh kita ke, maksiat dosa kita dah buat, kan, semua dalam ilmu Allah Ta'ala lah, kan. Tak usah duk sembunyilah dengan orang. Kita bolehlah sembunyi-sembunyi, berlakon-berlakon, berpura-pura, tapi diri kita ni sebenarnya Allah sangat mengetahui. Ada hijab tak? Sampai Tuhan tak tahu apa yang terjadi dekat kita makhluk ni. Tak ada hijab. Tu kata ihatah, meliputi dan ilmu Allah kepada kita. Antara perkara yang ada pada kita iaitu kufur ataupun iman. Allah Ta'ala tahu tak kata kita ni beriman. Allah Ta'ala tahu seorang kita ni ialah hambanya yang beriman kepada Allah. Dia tahulah, sungguh kedak kita ni ada iman, sungguh kedak kita ni ada tauhid kepada Allah. Semua dalam ilmu Allah, kan. Asah bagi kemah iman kita, tajamkan, asak, jangan duk goyang-goyang dah iman kita ni. Turih pagar duk asak, angkat asak sampai tak goyang dah pasaknya tiang tu dalam tanah, umpamanya lagu tu. Jangan duk bergoyang-goyang dah iman kita. Yakinlah dengan Allah, jangan ada syak, jangan ada zon, jangan ada waham. Baik itu iman, kan. Dan kita mengesahkan Allah. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu kita ni mengesahkan Dia, tidak menduakan Dia. Apa-apa semua kita dengan Allah saja. Doa pun minta kepada Allah. Kalau sakit pun, Allah, ya Allah, Kau sembuhkanlah sakit aku. Kalau susah, ya Allah, Kau kurniakanlah rezeki kepada aku. Minta kepada Allah. Allah tahu kita, itulah tanda-tanda kita mentauhidkan Allah. Maka Allah menjatuhkan hukuman bahwasanya hambanya ini ialah seorang hamba yang mentauhidkan Allah. Itu orang panggil tauhid, tauhid Allah kepada kita. Itu huraian dia terakhir, iaitulah tauhid kita makhluk ni kepada Allah. Anak dulu mula-mula mengaji tak faham juga dia maksud kataan ni, kan. Lama-lama fahamlah. Yang ketiga, tauhid kita ni hamba Allah ni, kita mentauhidkan akan Allah, kan. Kita tahu tak bahwasanya Allah Ta'ala ialah Tuhan yang esa? Tahu. Adakah kita mengesahkan Allah? Kita mengesahkan Allah, kita mentauhidkan Allah. Tak ada syirik jali pada kita, tak ada syirik khafi dalam diri kita. Itu orang panggil tauhid kita kepada Allah. Jadi itulah kesimpulan mudah, kan, apabila kita sebut tajuk tauhid, kan. Pecahan-pecahan dia ada lagi lah, banyak lagi lah, huraian-huraian maksud, makna. Tapi dia mesti bermula dengan akidah. Semua yang kita sebut ni, yang kita duk belajar ni, jangan lupa tentang tajuk akidah, keyakinan, pegangan hati kita, bahwasanya Allah ialah Tuhan. Yang tu syarat nak masuk syurga tu. Ada iman, ada tauhid, dapatlah masuk syurga. Walaupun kita ni, kan, sekiranya ada melakukan dosa, walaupun akibatnya
kita dimasukkan ke dalam neraka, tapi tak kekal duduk dalam neraka sebab kita ada iman. Berbeza kalau kufur. Berbeza kalau dalam diri kita tu ada kufur kepada Allah. Kufur iman maksudnya. Dimasukkan ke dalam neraka. Dan tak hilang-hilanglah, tak keluar-keluarlah kita daripada neraka selama-lamanya. Orang yang ada iman, seterusnya nanti dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Itu je pengetahuan ilmu kita. Semua faham benda-benda ni. Patut ke ada iman, selain daripada iman, penting juga kita beramal soleh. Lakukanlah segala kewajiban, perbanyakkan buat kerja-kerja amalan-amalan sunat ni. Jangan duk segan-segan, jangan duk balok-balok. Buat ibadat banyak sikit. Mudah-mudahan kita dapat masuk syurga tanpa terlebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka. Dapat masuk syurga direct terus lepas tu. Mudah-mudahan macam tu. Nak tu je kita ni. Tak mau masuk syurga walau sehari walau sat pun tak mau. Harap-harap mudah-mudahan lagu tu. Tapi penting tauhid, penting iman ni. Jangan buat perkara mudah lah. Apabila dah dimasukkan ke dalam syurga, tak keluar dah kita daripada syurga selama-lamanya. Duduk dah dalam syurga. Padahal kita hidup atas dunia ni 50 tahun je, 60 tahun je, kau pun 100 tahun je. Iman tu ada, amal ibadat tak ada banyak mana pun, tapi dapat masuk syurga duk tak boleh keluar. Kau kata selama 100 tahun tu lah kita beriman, kita beramal soleh, patutnya masuk syurga duk selama tu je lah. Tapi tak dikeluarkan dah, walaupun kita duduk dalam syurga dah 100 tahun sekalipun. Pasal apa? Pasal rahmat Allah sangat luas. Itu pandang ke rahmat Allah. Sebab tu setiap kita yang dimasukkan ke dalam syurga, bukan kerana amal ibadat kita tetapi kerana rahmat Allah. Allah kurniakan rahmat seluas-luasnya, tak terhitung, tak terkira banyaknya. Kalau kata buat ibadat, hidup kita atas dunia ni umur 80 tahun, lepas tu kita mati, lama mana lah kita buat ibadat. Tapi dapat masuk syurga, dapat masuk syurga, tak keluar-keluar dah sampai bila-bila, tak kira lah berapa ribu tahun sekalipun, duduklah dalam syurga. Nah, habaknya kita masuk syurga bukan kerana ibadat kita. Kalau kita dimasukkan syurga kerana ibadat kita, kita buat ibadat selama kita hidup lama mana? Katalah 80 tahun. 80 tahun tu lah kita masuk syurga. Lepas keluar dari syurga. Ni tak keluar-keluar dah. Sebab tu kita sebut dimasukkan kita ke dalam syurga kerana rahmat Allah. Pandang rahmat ihsan Allah. Tu muraqabah. Sentiasa dawamun nazari ilallah. Sentiasa duk tilik kepada Allah. Ada tajuk muraqabah tu lah. Nantilah esok sampai tajuk muraqabah kita cerita pula muraqabah tu macam mana. Pandang rahmat Allah. Ingat selama ni apa semua kita boleh makan, kita boleh minum, rahmat Allah kepada kita tu. Bukan bahasa kita ni kuat buat ibadat, apa penyegan yang amal. Mayang sunat boleh bilang dengan jari banyak mana kita ni. Tapi boleh makan, boleh minum, boleh hidup, boleh sihat lagi, tak sakit-sakit, ada setengah tu mayang pun tak. Ada setengah tu, tapi boleh juga dapat rezeki atau rahmat Allah. Itu atas dunia lah. Di akhirat untuk orang yang beriman sajalah. Baik, kita berhenti setakat itu dululah. Pagi ni kita cerita buat tauhid je lah. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan. Baik, qala al-musannif wa kullama wajadta naw'an minha bana laka syirku fi diddihi ila akhirih.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam.